Dan sepasnya kita nak beralih ke segmen yang pertama, ya, betul. iaitu satu perkara yang perlu kita berikan perhatian secara kolektif, secara keseluruhannya, iaitu berkenaan dengan taska berdaftar, alternatif asuhan dan jagaan bagi ibu bapa bekerja. Yalah, kalau kita lihat sekarang ini kan, kebelakangan ini banyak kes-kes yang melibatkan penderaan kanak-kanak dan juga pengabaian kanak-kanak melibatkan taska ataupun pusat asuhan kanak-kanak yang tidak berdaftar. Betul, Munawar. Dan antara yang menjadi kerisauan ataupun kebimbangan ibu bapa, apakah antara ialah background cikgu-cikgu ini kan, adakah mereka sesuai selayaknya untuk menjaga anak-anak kita kan. Jadi ini yang akan kita bincangkan dan kami bawakan kepada anda semua. Bersama dengan kita, saya kenalkan itu Puan Nurhida Abdul Aziz, merupakan Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pembangunan Kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Assalamualaikum Puan. Salam. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Saya pasti topik ini sangat penting untuk kita memberikan kesedaran bukan sahaja kepada ibu bapa, malah juga kepada pengusaha-pengusaha pusat asuhan dan juga taska ini. Dan sepastinya kita menyentuh berkenaan taska berdaftar ini. Mungkin kita boleh dapatkan rincian awal berkenaan jumlah taska berdaftar di bawah JKM terlebih dahulu, Puan. Baik, Munawar. Untuk taska berdaftar ni kita terdapat berbagai syarat yang dikena patuh dan kita ada dalam lebih kurang 3,019 buah taska berdaftar dan untuk rekod juga kita ada 1,080 yang tak daftar. So adalah rekod itu. Itu yang diketahui. Mungkin ada juga jumlah ataupun yang kita tidak ketahui, yang beroperasi tanpa lesen, tanpa pendaftaran. Iaitu satu perkara yang saya rasa satu kegusaran untuk kita semua, khususnya untuk ibu bapa yang bekerja. Betul. Dan ialah kita faham sekarang ni mungkin faktor dari segi kewangan kan menjadi antara faktor utama juga dalam sebuah keluarga. Tetapi sebenarnya bila keselamatan anak tu perlu kita mendapatkan ialah jaminan lah sekurang-kurangnya kan. Dengan ialah menghantar anak-anak ke taska yang tidak berdaftar, itu merupakan satu risiko yang cukup besar, Puan, kan? Jadi ini jadi apa antara sebagai ibu bapa yang perlu kita ambil tahu, yang perlu kita tahu supaya untuk menghantar anak-anak di tempat yang selamat, keselamatan mereka terjamin, perlu dititik beratkanlah, bukan hanya sekadar bayaran bulanan yang lebih murah. Betul, setuju. Sebenarnya ibu bapa memang kena lebih prihatin, lebih cakna buat sedikit research untuk mencari taska-taska yang berdaftar. Kerana Sofia, kalau dia berdaftar dia akan dikira mempunyai sebuah ruang yang lebih selamat, bersih dan menyenangkan, menceriakan kanak-kanak tu kan. Dan penjaga juga dia mempunyai kemahiran untuk mengasuh kanak-kanak tu, untuk mendidik kanak-kanak tu, yang mana kita telah wajibkan kepada semua penjaga untuk mempunyai kemahiran tersebutlah. So ibu bapa saya kira sewajarnya menyemak senarai taska yang berdaftar. Dia ada dalam portal kami di www.jkm.gov.my. Menyemak juga dengan pejabat kebajikan masyarakat daerah yang terdekat ataupun JKM negeri yang terdekat, ataupun dia juga call kami di ibu pejabat. Serta saya kira lagi satu, dia kalau ibu bapa itu hadir ke mana-mana taska, kan, tidak pasti dia berdaftar atau tidak. Dia boleh lihat di sekitarnya, di sekelilingnya, yang mana kalau berdaftar dia wajib mempamerkan perakuan pendaftaran di dinding atau di mana-mana tempat yang mudah dilihatlah. Jadi kalau tak ada tu, kita boleh, ibu bapa boleh tanya sebab dia mesti ada. Okey. Seperti apa yang Puan nyatakan tadi, ialah kita sangat penting untuk kita war-warkan kepada masyarakat, khususnya kepada ibu bapa yang bekerja ini untuk menghantar anak-anak mereka ke pusat asuhan atau pusat jagaan yang berdaftar di bawah JKM sendiri. Jadi mungkin ada perbezaan yang perlu kita war-warkan kepada ibu bapa di luar sana. Sekiranya mereka menghantar anak-anak mereka di bawah pusat penjagaan asuhan yang berdaftar dengan JKM dengan yang tidak berdaftar, apa antara perbezaan ataupun risiko yang mungkin perlu mereka ketahui, Puan? Antara yang kami kira yang paling nyata lah, dia punya perbezaan utama dia adalah daripada isu keselamatan. Jika dia berdaftar, kita akan melihat daripada aspek-aspek keselamatan juga. Pihak bomba akan datang buat semakan, pihak PBT akan tengok dari struktur bangunan, kesihatan juga akan melihat daripada
aspek kebersihan dan sebagainya. Tapi dari aspek JKM sendiri, kami akan memastikan pengusaha dan pengasuh itu memang berkemahiran. Kita diberi kemahiran untuk khusus asuhan dan didikan awal kanak-kanak ataupun KAP, yang mana pengasuh akan diajar tentang setiap aspek keselamatan kanak-kanak tu. Kita setiap sebab kanak-kanak yang bawah 4 tahun yang di bawah taska ini, dia ada perkembangan mengikut peringkat umur, kan? 0 hingga 6 tahun mungkin 0 hingga 6 bulan berbeza, 6 hingga 12 bulan juga berbeza. Jadi saya kira kemahiran-kemahiran itu perlu ada pada setiap pengasuh. Kan? Jadi itu antara perkara yang perlu kita titik beratkan, keselamatan dan juga cara bagaimana didikan yang diberikan kepada anak-anak kita. Betul. Ada perbezaan seperti yang Puan kongsikan. Itu antara benda-benda yang perlu kita tahulah sebagai ibu bapa maupun penjaga. Dan antara yang lain juga, sekiranya pihak taska ataupun asuhan itu tidak berdaftar, apakah antara tindakan yang akan dikenakan, Puan? Baik. Biasanya kalau kami menerima aduan ataupun kami mengetahui tentang taska-taska yang tidak berdaftar ni, terdapat beberapa tindakanlah yang boleh diambil. Antara yang utama yang kita akan ambil adalah tindakan menghentikan operasi taska tersebut, iaitu kita lock. Kita seal dia supaya dia hentikan operasi. Tapi pada masa yang sama juga kita terus mengambil tindakanlah sama ada compound ataupun dakwa. Sebagaimana peruntukan dalam Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. Cuma keputusan untuk compound atau dakwa itu kita akan hantar kepada pendakwa raya lah untuk memutuskan. So kita memang biasanya kita akan ambil tindakan yang segeralah. Okey, pastinya bila bercakap berkenaan taska ini, ianya adalah wajib berdaftar di bawah JKM, di bawah akta seperti yang Puan nyatakan tadi. Dan bila kita bercerita juga berkenaan aspek ataupun risiko keselamatan dalam kalangan anak-anak kita, ialah kita tidak mahu tragedi berlaku sekali lagi, ialah melibatkan penderaan, kecuaian pengasuh, melibatkan sampai satu tahap yang paling menyedihkan, melibatkan kematian anak-anak tersebut. Jadi perkara ini merupakan satu perkara penting yang tidak perlu kita pandang enteng sebenarnya. Dan bila menyentuh berkenaan taska ini, bagaimana kita menilai pemikiran ibu bapa ini? Apa punca mereka menghantar anak-anak mereka ke pusat yang tidak berdaftar di bawah JKM? Mungkin pada hemat kami lah di JKM, mungkin ibu bapa juga terhalang ataupun terkekang dengan perlu menghantar anak mereka ke tempat asuhan yang dekat. Mungkin dekat dengan rumah atau dekat dengan tempat kerja, kan. Mungkin juga dari segi yuran dan sebagainya. Tapi kami merasakan ianya tidak boleh diambil mudahlah. Kan, bila kita melihat dari aspek itu, kita tidak melihat daripada aspek kemahiran, keselamatan kanak-kanak kita, anak-anak kita tu, ia menyebabkan kemungkinan untuk berlaku perkara-perkara yang di luar jangka itu agak tinggilah. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan lagi sekali laman web yang ialah untuk kita ibu bapa mengetahui di manakah antara taska-taska yang berdaftar di bawah JKM sendiri untuk kita memastikan keselamatan anak-anak kita. Boleh menyemak di www.jkm.gov.my. Ada di situ senarai taska berdaftar. Okey, anda boleh layari laman sesawang yang telah kami kongsikan kepada anda untuk memudahkan para ibu bapa di luar sana untuk menyemak taska yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ialah tadi kita dah menyentuh berkenaan bagaimana taska yang tidak berdaftar ataupun beroperasi secara haram ini boleh dikenakan kompaun dan juga denda daripada pihak JKM sendiri. Jadi kita juga ingin memahami dalam situasi semasa mungkin ialah kadang-kadang ibu bapa ni menghantar anak-anak ke taska yang tidak berdaftar ini seperti yang Puan nyatakan tadi, mungkin disebabkan kos yang terlalu tinggi untuk taska-taska yang berdaftar ini. Jadi bagaimana dari segi peranan pihak JKM sendiri untuk jangka masa akan datang untuk kita membantu menyelesaikan isu permasalahan ini? Okey, untuk kami di JKM memang sentiasa melihat, sentiasa mengkaji, sentiasa mendengar apa juga keluhan daripada ibu bapa, daripada pengusaha taska juga sendiri, sebab mereka semua adalah
kumpulan sasar kami juga kan. Jadi kita sering membuat sesi-sesi libat urus untuk mendengar keluhan dan sebagainya, dan pada masa yang sama contoh kalau dari segi yuran itu saya kira ia juga melihat daripada aspek perkhidmatan apa yang diberikan, perkhidmatan apa yang diberikan oleh taska tersebut. So saya kira Munawar, mungkin daripada sudut kami setiap sesi yang kami buat bersama pengusaha, bersama ibu bapa itu, kita akan gariskan supaya menjadi satu win-win situation untuk semua pihak. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Dan Puan, antara yang lain juga sekarang ini, apakah antara syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak taska sendiri untuk memastikan bahawa cikgu yang akan mendidik anak-anak dan juga menjaga anak-anak ini mempunyai pengalaman yang baik, dan juga apa yang kita risaukan adalah pengalaman lampau kan, ataupun mungkinlah pengalaman mereka mungkin pernah ada kes-kes tertentu kepada anak-anak dan sebagainya, dan adakah itu semua antara faktor yang diambil kira sebelum kita mengambil ataupun ialah menerima mereka sebagai seorang cikgu di taska maupun tadika tersebut? Okey, atas inisiatif pengusaha itu sendiri, memang mereka digalakkanlah untuk membuat semakan dan sebagainya. Okay. Cuma dari sudut kami sebagai agensi yang mengawal selia, kami memang dalam proses untuk meneliti cadangan untuk mewajibkan setiap pengasuh itu melalui ujian psikometrik contohnya, kan, sebab kita perlu tahu background pengasuh tersebut. Betul. Kita perlu semak, kita perlu lihat adakah dia mempunyai apa-apa isu yang boleh mengganggu tugas dia, sebab kita kena ingat tugas dia adalah menjaga anak-anak bawah 4 tahun yang helpless, yang tidak mampu untuk ni kan. Betul. Selain daripada itu, kita juga dalam proses untuk meneliti juga cadangan untuk membuat semakan dengan pihak PDRN atau pihak-pihak lain supaya pengasuh ini yang diambil bekerja ini bebas daripada jenayah. InsyaAllah. Dan itu salah satu faktor pentinglah untuk memastikan keselamatan anak-anak kita. Dan saya kira ialah termasuk juga masyarakat yang sedang menonton kita pada ketika ini, di sekeliling tempat tinggal kita pasti ada pusat asuhan atau pusat jagaan kanak-kanak yang tidak berdaftar. Jadi mungkin ada sedikit saranan daripada pihak JKM sendiri, peranan masyarakat untuk kita memastikan keselamatan anak-anak kecil kita ini terjaga di taska, khususnya untuk kita memantau taska-taska yang tidak berdaftar di sekeliling kita ini. Ya, betul Munawar, saya setuju. Dari aspek tanggungjawab komuniti itu sendiri, saya kira juga perlu untuk saling membantu, kan, untuk melihat kebajikan dan keselamatan kanak-kanak ini merupakan yang utama yang perlu kita kita lihatlah. Mungkin komuniti kalau mendengar ataupun mengetahui ada di lorong-lorong atau di tempat tinggal mereka ada taska tidak berdaftar, boleh menghubungi kami, menghubungi Talian Nur, memaklumkan tentang kewujudannya. Atau mungkin juga dia berdaftar tapi komuniti merasakan ianya macam mempunyai sesuatu yang mencurigakan, ya Munawar. Boleh pada bila-bila masa boleh menghubungi kami, mungkin di Talian Nur ataupun di pejabat-pejabat kebajikan yang terdekat. Kita akan turun untuk buat pemeriksaan. Maklumlah Munawar, kita pun tidak boleh berada di semua tempat pada satu masa, kan, so memang tanggungjawab bersama sebenarnya. Ya, betul. Jadi masyarakat itu memainkan peranan yang cukup besarlah, kan, untuk membantu untuk menjaga nyawa dan juga keselamatan anak-anak. Dan sedikit daripada Puan, ialah apa antara langkah-langkah yang boleh diambil selain daripada masyarakat memainkan peranan yang cukup besar, dan apa yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan keselamatan anak terjamin. Kita faham kadang-kadang adalah insiden-insiden yang tidak diingini berlaku, mungkin sikit-sikit itu biasa, Puan, kan. Tetapi kalau boleh kita tak naklah sehingga berlakunya seperti yang Munawar kongsikan tadi, kan, kematian, kecederaan yang teruk sebagainya. Jadi apa antara perkara yang perlu dilakukan oleh ibu bapa? Ya. Betul, Sofia. Saya bersetuju juga dengan itu, yang mana selain daripada tanggungjawab komuniti tadi, tanggungjawab ibu bapa juga sangat penting. Maksud penting di sini adalah kita buat semakan dulu. Kita buat pemantauan mengejut ke atas taska ataupun pengasuh yang kita hantar tu. Kita buat pemantauan mengejut. Contoh, kita selalu ambil pukul 5, mungkin kita datang pukul 2.
Kan tengok apa yang sedang berlaku di premises tersebut. Dan dibenarkan Boleh. Okey. Tak ada masalah. Ya, kalau kita dah habis bekerja contoh kita boleh ambil kan. Okey, ataupun kita buat pemeriksaan fizikal ke atas anak kita. Bila dia balik daripada taska atau sebelum pergi tu kita dah buat. Okey, tak ada apa-apa. Balik kita cermat balik. Nampak macam remeh, betul tak kan? Betul. Tapi itu tanggungjawab kita. Kita kena buat sebab tu anak-anak kita. Betul. Kan? So saya kira itulah. Antara perkara yang boleh kita Antara lakukan. perkara yang Betul. Jadi sebagai ibu bapa ni kena check betul-betul lah kan. Ya, sebelum hantar Ya. dan selepas kita ambil dia. Ya. Jadi kita nak tahu bagaimana aspek keselamatan kita. Kita apa yang paling utama seperti yang Puan nyatakan tadi, bagaimana peranan JKM tersebut untuk kita memperkasakan pusat asuhan, taska-taska di sekeliling kita untuk berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itu yang paling utama. Ya. Dan juga kesedaran ibu bapa itu sendiri untuk kita tidak memandang enteng berkenaan perkara ini dan menghantar anak-anak kita hanya ke tempat yang berdaftar sahaja. Ya, yang paling penting adalah cek dulu background kan sebelum kita menghantar anak-anak kita ke pusat asuhan ataupun taska tersebut untuk memastikan keselamatan dan juga nyawa anak-anak kita tidak terancam. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nurhida Abdul Aziz merupakan Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pembangunan Kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Sekarang ini